Sekarang ini penonton, sudah pastinya kita akan merasai kemeriahan saingan Liga Malaysia 2023 yang akan bermula dalam masa terdekat ini dalam bulan Februari ini, dan sudah pastinya kita ingin mewar-warkan kepada anda boleh menyaksikan secara terus kemeriahan saingan Liga Malaysia 2023 ini. RTM sebagai penyiar rasmi anda boleh saksikan melalui saluran TV2, saluran sukan RTM dan juga melalui RTM Klik. Jadi pada ketika ini kita akan terus saja bersama dengan tetamu kita secara Google Meet, iaitu Datuk Dr. Pekan Ramli, Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Sukan Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi. Tapi terlebih dahulu kita nak saksikan promo berkenaan Liga Malaysia ini. Okey, RTM sebagai penyiar rasmi untuk Liga Malaysia bagi tahun 2023 ini. Dan pastinya kita nak bersama dengan tetamu kita secara Google Meet pada ketika ini untuk mengetahui berkenaan suasana dan juga kemeriahan Liga Malaysia pada tahun ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Okey, Datuk. Mungkin untuk permulaannya nak dapatkan pandangan daripada Datuk sendiri apabila kita melihat pensuturan baharu Liga Malaysia bagi tahun 2023 ini dengan 6 trofi kejuaraan yang bakal dipertandingkan untuk tahun ini, Datuk. Ya, terima kasih kepada RTM sekali lagi mengundang saya untuk Selamat Pagi Malaysia. Dan saya rasa peminat bola sepak negara kita nampak tahun ni nampak macam menantikan musim baru ni. Banyak perubahan yang berlaku, banyak seperti yang disebutkan oleh Menawan tadi ialah pensuturan dan sebagainya. Dan persediaan pasukan-pasukan yang dapat kita lihat, yang pertamanya kita dapat lihat bagaimana tahun ini ada 16 pasukan yang akan beraksi dalam Liga Super dan jumlah perlawanan yang begitu banyak sekali. Dan kemudiannya pasukan-pasukan yang bersedia, pasukan-pasukan seperti JDT yang orang kata mengadakan latihan di luar negara, dan kemudiannya ada Piala Harapan, ada Piala Menteri Wilayah Persekutuan, dan ini sudah pasti akan merancakkan ataupun memeriahkan lagi persaingan pada Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim baru ni. Kerana kita dapat lihat kesungguhan banyak pasukan untuk memberikan saingan yang saya kira begitu kuat sekali kepada, terutamalah kepada juara Liga 9 kali Liga Super itu JDT. Jadi kesungguhan ini dengan kita dapat lihat juga kota pemain import yang bertambah kepada 9 dan walaupun hanya 5 yang dibenarkan bermain. Ini antara perkara-perkara menarik yang akan kita perkatakan tentang musim bola sepak musim baru ini. Dan tahniah juga kepada RTM kerana menjadi penyiar rasmi bersama dengan Astro. Ini satu lagi perkembangan yang menarik di mana saya difahamkan RTM akan menayangkan begitu banyak sekali secara langsung. Dan memang kali ini juga kita dapat lihat, terima kasih juga kepada Astro kerana sudi menjadi penyiar berkongsi hak siaran bersama dengan RTM. Dan tak ada lagi lah kita rasakan mereka lebih mengutamakan kepada hak eksklusif untuk menyiarkan secara langsung. Dan ini sudah pasti memberikan satu, orang kata, penantian yang begitu diharap-harapkan oleh peminat-peminat bola sepak tanah air, khususnya kepada mereka yang tidak dapat hadir ke stadium ataupun mereka yang berada jauh di pedalaman sana untuk menyaksikan secara langsung, terutama kepada RTM yang mana ini adalah merupakan saluran percuma berbanding dengan Astro. Hanya mereka yang mempunyai ataupun yang mampu mendapatkan langganan Astro saja yang dapat menyaksikan perlawanan itu. Okey, bagaimana Datuk melihat kemeriahan pada tahun ini? Saingan sengit pastinya akan dipamerkan oleh pasukan-pasukan yang bertanding. Kalau sebelum ini kita melihat JDT sahaja akan melaksanakan pre-season di luar negara, tapi juga turut diikuti oleh pasukan-pasukan lain. Bagaimana ia akan memberikan gambaran yang lebih sengit untuk musim kali ini, Datuk? Saya melihat ini satu petanda yang sangat baik pada musim baru ini. Kerana kita dah tahulah JDT bukan tahun ini saja membuat persiapan di luar negara. Tahun lepas pun mereka juga berada di Timur Tengah sana untuk membuat persiapan. Kali ini mereka ada banyak perlawanan persiapan di sana. Tetapi kali ini selain saya sebutkan tadi, ada beberapa pasukan mengadakan inisiatif mengwujudkan piala-piala rebutan sebagai preparation untuk Liga musim baru ini. Tetapi ada pasukan juga mengadakan latihan di luar negara, umpamanya pasukan Pahang dan juga beberapa pasukan lain. Jadi ini satu gambaran awal bahawa
mereka sebenarnya bersedia. Mereka sudah mengambil satu langkah untuk orang kata memberikan satu ancaman baru juga kepada JDT yang tidaklah lagi boleh berasa selesa untuk menghadapi musim ini. Dan saya percaya dengan aksi 16 pasukan yang beraksi dalam Liga Super pada musim ini, pertandingan akan menjadi lebih kompetitif dan sudah pastilah tidak ada laluan mudah yang boleh kita katakan kita boleh memberikan satu orang kata andaian bahawa JDT akan dapat mengekalkan kejuaraan mereka seperti mana berlaku pada musim lalu. Dan Datuk, kita lihat kempen Piala Malaysia akan dijalankan pada tempoh yang sama dengan Liga Super dan ianya sudah pasti akan memberikan cabaran baharu kepada pemain-pemain dan bagaimana ianya juga boleh meningkatkan lagi kualiti Liga pada musim ini. Jadi bagaimana ianya boleh memberi gambaran kepada untuk pasukan dan juga pemain-pemain untuk terus fokus dan juga konsisten sepanjang musim ini, Datuk? Okey, yang pertama kita dapat lihat 16 pasukan saja dengan tiadanya aksi Liga Perdana. Jadi secara automatiknya 16 pasukan ini pemain-pemain yang mendapat peluang untuk beraksi dalam Liga Super ini adalah merupakan pemain-pemain yang terbaik yang perlu diserapkan oleh setiap pasukan yang bersaing. Di mana mereka tidak ada lagi orang kata kalau tak dapat bermain dalam Liga Super, mereka akan bermain dalam pasukan Liga Perdana. Tetapi tidak pada kali ini. Sudah pastilah pemain-pemain yang terpilih mewakili pasukan dalam Liga Super adalah merupakan pemain-pemain yang terbaik yang ada di negara kita dan juga pemain-pemain yang terbaik yang berada untuk pasukan tersebut yang mewakili negeri-negeri yang terbabit. Jadi di kat sini kita dapat lihat persaingan yang sudah pastilah dengan tempoh perlawanan dengan tempoh ataupun kita katakan jumlah perlawanan yang begitu banyak, sudah pastilah kita rasakan bahawa setiap pasukan perlu bersedia lebih kental kali ini. Perlu bersedia lebih mampan, perlu memastikan mereka mampu untuk mengharungi sekurang-kurangnya 30 perlawanan pada musim ini dalam aksi Liga Super. Itu tidak termasuk dalam aksi Piala FA, tidak termasuk dalam aksi Piala Malaysia dan sebagainya. Jadi memang tahun ini adalah merupakan tahun yang begitu getir dan kepada setiap pasukan yang beraksi memang perlu mempersiapkan pasukan mereka dengan orang kata begitu padat sekali, dengan begitu orang kata begitu seperti yang saya katakan begitu benar-benar bersedia. Jika tidak kita akan dapat melihat pasukan yang nanti kita dapat lihat jurang ataupun gap yang agak jauh di antara satu pasukan. Okey, Datuk. Antara yang turut menarik perhatian dalam Liga Malaysia 2023 ini adalah pertandingan Liga Simpanan yang dikenali sebagai Piala MFL yang buat pertama kali dilaksanakan. Jadi bagaimana Datuk melihat perkara ini merupakan satu perkara yang mempunyai impak yang positif khususnya buat ketua jurulatih bawah 23 negara dalam mencari kesebelasan terbaik dalam usaha kita memikul cabaran negara terutamanya dalam Sukan C 2023 kelak, Datuk? Baik, ini satu platform yang sangat baik saya katakan di sini kerana Liga Simpanan ini menghimpunkan pemain-pemain berusia bawah 23 tahun. Ini adalah satu pool yang besar untuk pemain-pemain muda bawah 23 tahun dan seperti yang dikatakan oleh Menawan tadi bahawa memudahkan kerja jurulatih kebangsaan kita untuk memilih pemain yang sudah pun bersedia dengan minit permainan yang cukup, dengan pendedahan yang secukupnya dan juga dengan ruang yang diberikan ataupun peluang yang diberikan untuk beraksi dalam liga yang kompetitif dalam Liga Simpanan ini dan sudah pastilah kita akan dapat membentuk kita katakan pemain bawah 23 tahun kita yang akan kita gunakan khususnya untuk melihat persiapan pasukan bagi menghadapi Sukan C kerana Sukan C adalah merupakan kejohanan yang membenarkan pemain di bawah usia 23 tahun. Jadi pemain-pemain muda yang bawah 23 tahun ini perlulah menjadikan Liga Simpanan ini sebagai orang kata peluang untuk mereka menonjolkan diri mereka dalam Liga Simpanan ini supaya mereka dapat orang kata menggunakan kelebihan ini dan seterusnya tidak ada alasan lagi, tidak ada orang kata sebab lagi bahawa mereka tidak diberikan peluang untuk mendapatkan minit bermain kerana agak sukar untuk pemain-pemain berusia bawah 23 tahun ini mendapat minit bermain apabila mereka bermain dalam pasukan yang lebih senior seperti dalam pasukan Liga Super seperti berlaku sebelum ini.
Okey Datuk, selain itu juga kita ingin memberi fokus kepada MFL Challenge Cup yang dipertandingkan semula sejak kali terakhir dipertandingkan pada tahun 2018 dan juga 2019. Bagaimana dengan penganjuran MFL Challenge Cup ini akan memberi nafas baharu khususnya kepada pasukan-pasukan yang tersingkir awal dan Piala Malaysia dan juga memberikan mereka jumlah perlawanan yang mencukupi dan berterusan sepanjang musim ini, Datuk? Okey, ini satu juga antara alternatif yang sangat baik. Kerana apa? Kalau ada pasukan-pasukan yang sudah tidak mampu bersaing, orang kata untuk meneruskan sampailah ke persaingan Piala Malaysia dan sebagainya. Jadi pasukan ini biasanya telah pun menandatangani kontrak pemain mereka sehingga hujung tahun ataupun paling tidak sehingga bulan Oktober ataupun bulan November. Jadi dengan adanya Piala Cabaran MFL ini sudah pastilah pemain-pemain ini tidak dipersia-siakan ataupun mereka tidak orang kata berakhir musim mereka ini hanya dalam tempoh yang singkat. Jadi ini antara satu lagi orang kata kita betul-betul utilize pemain itu. Maksudnya kontraknya tidak berakhir terlalu awal. Jadi dengan itu pemain itu sendiri akan mendapat benefit dengan minit permainan yang lebih banyak dan sudah pastinya tidak berlaku pembaziran ataupun kerugian kepada pasukan-pasukan yang menandatangani kontrak bersama dengan pemain tersebut. Ini satu lagi pemikiran ke depan sebenarnya yang ditunjukkan oleh MFL dan juga FAM. Baik, itu antara perkara yang ingin kita sampaikan, kita dapatkan daripada Datuk sendiri sebagai penganalisis sukan khususnya bagi sukan bola sepak. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Pekan Ramli atas perkongsian pada pagi ini. Sama-sama kita mendoakan semoga industri bola sepak negara terus berkembang maju dan juga kita memberikan kualiti liga yang terbaik khususnya kepada semua peminat sukan bola sepak negara. Terima kasih Datuk. InsyaAllah, terima kasih. Selamat. Okey penonton, seperti